Ya, ini dia letak nama dia terus, direct. Affinity chromatography. Okay. Affinity maksudnya memang yang kesukaan lah, yang suka. Tapi kebiasaannya dia sama macam kita fikirkan macam mana enzim bertindak. Itu affinity. Okay. Kita perlu ada satu stationary phase ataupun fasa pegun yang mempunyai tempat untuk ataupun mempunyai tapak-tapak untuk komponen-komponen ni tadi melekat. Sama macam enzim. Sama macam enzim. Jadi contohnya di sini dia ada dia punya tapak dia yang membolehkan sesuatu komponen ataupun protein ini melekat kat dia dulu. Kalau yang bentuk lain takkan lekat terus keluar. Ini akan bentuk sama akan lekat. Jadi pemisahan dia akan dapat bahan-bahan yang sama bentuk ni lah. Yang bentuk-bentuk lain yang dia tak nak ni akan dikeluarkan. Ini dipanggil affinity. Berdasarkan kepada affinity dia lah. Ataupun dia berdasarkan kepada tapak lekatan dia. Cukup, kita ada 4. Tolong baca sikit berkenaan dengan keempat-empat ni. Kalau orang tanya kita apa dia affinity, kita kena tahu. Kita kena boleh jawab. Orang kata size exclusion chromatography tu apa? Apa guna utamanya? Itu kita kena tahu. Dan untuk kromatografi lebih kurang sama dengan spektroskopi sebelum ni ataupun UV visible spectrophotometer. Kita akan dapat 2 jenis data. Yang pertama dipanggil kualitatif, mengenal pasti apa komponennya. Kita nak tentukan dalam sampel kita ni ada tak protein? Boleh. Kita nak tentukan dalam komponen dalam sampel kita ni ada tak vitamin C? Boleh. Ada tak? Itu istilah dia. Ada ataupun tak ada. Kualitatif data. Kita cuma nak menentukan kehadiran komponen-komponen ini sahaja. Yang kedua adalah untuk kuantitatif, mengukur nilai ataupun mengukur kepekatan sesuatu komponen yang ada di dalam sampel tersebut. Contohnya kita nak tentukan ada berapa banyak vitamin C di dalam jus oren. Boleh. Ataupun kita nak tentukan berapa banyak beta karotin di dalam lobak merah. Ataupun kita nak tentukan berapa banyak anthocyanin dalam bunga telang. Itu semua boleh. Bukan sahaja kita boleh tentukan anthocyanin itu ada ke tak dalam bunga telang, kita boleh tentukan berapa banyak. Dan kalau kita ada banyak lagi standard dia, kita boleh tentukan jenis-jenis yang terperinci anthocyanin tu. Ataupun kalau kita nak tengok, kalau yang saya buat adalah flavonoids. Kita boleh tentukan jenis flavonoid yang ada dan juga berapa banyak antara setiap jenis flavonoid tu yang ada. Ataupun kalau kita buat yang kita lebih familiar, kita lebih kenal, contoh karotina lah. Kita boleh tentukan berapa banyak beta karotin, berapa banyak lycopene, berapa banyak beta, berapa banyak tera ke, berapa banyak alpha ke, ataupun vitamin E. Apa vitamin E? Trienol, tocopherol, sorry. Tocopherol, berapa banyak tocopherol? Ada ke tak ada tocopherol? Jadi ada 2 benda, ingat tu. 2 perkara yang kita boleh tentukan dengan menggunakan teknik kromatografi. Yang pertama adalah kualitatif ataupun mengenal pasti untuk kita tentukan kehadiran dia. Ada ke tak ada? Yang kedua adalah kita boleh tentukan jumlah dia. Berapa kepekatan dia? Boleh. Gunakan teknik kromatografi. Macam mana kita nak tentukan dia ada ke tak? Untuk kes HPLC, kita gunakan ini dia panggil kromatogram. Dia panggil puncak ni. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil P. Di mana kalau kita dapat data kita macam ni,
Dah kosong straight, tiba-tiba keluar satu. Tiba-tiba keluar lagi satu. Habis. Maksudnya dalam sampel kita ada dua komponen. Dalam sampel kita ada dua komponen. Dan komponen ini macam mana kita nak kenal pasti? Kat sinilah datanya kita panggil standard. Okey, standard ataupun piawai. Bahan yang kita dah tahu. Sama macam UV visible kan? Kita ada bahan yang kita dah tahu, kemudian kita cuba kenal pasti bahan-bahan yang kita belum tahu ni, kita kesamakan, kita bandingkan. Kita bandingkan dengan bahan piawai yang ada. Kalau sama, maksudnya ya, benda yang sama. Wujudlah dia. Katakan ini yang keluar dalam piawai. Tiba-tiba kita buat analisis sampel kita, dia keluar macam ni. Nampak masa dia lain kan? Masanya tak sama. Jadi bukan benda yang sama. Kita boleh kata ada dua bahan dalam sampel kita. Dua bahan dalam sampel kita, tapi bukan bahan yang kita dapat kenal pasti. There are two unknown components inside our sample and we cannot identify what they are. Okay? Dan kita boleh kira dia. Saiz ni, saiz di bawah graf, jumlah saiz di bawah graf ni menyebabkan kita boleh kira dia berapa banyak. Okay? Kita bandingkan. Kalau kata yang dalam piawai tinggi macam tu, dalam sampel rendah, dah lakut dalam sampelnya. Tapi kita kena kira lah. Ini adalah calibration curve yang kita dah, saya rasa kita dah 2-3 kali belajar calibration curve ni, Y/X tambah C ni. Kan? Kalau untuk HPLC pun kita boleh gunakan yang ni. Kalau untuk sampel yang sikit lah. Kalau sampel kita banyak, katakan sekali kita buat analisis sampel kita 200 sampel kita nak run dan kita nak menentukan untuk setiap 1-200 tu kita nak tentukan 20 komponen. Kita tak perlu buat macam ni lah. Okay? Kita ada teknik lain yang kita boleh buat dan insyaAllah belajar tahun depan. Bila kita masuk makmal untuk buat HPLC sendiri, ya kita akan belajar lah. Dia gunakan Excel je, masukkan nilai-nilai dalam Excel dan komputer ataupun HPLC akan terus bagi data ke kita. Sekarang senang. Okey, jadi saya dah sebut tadi standard ataupun piawai. Apa guna piawai? Untuk kita bandingkan dengan komponen yang kita jumpa ataupun untuk proses pengenal pastian. Untuk proses pengenal pastian sama ada dalam sampel kita tu terdapat bahan-bahan yang kita nak kenal pasti ataupun tidak. Dan bahan-bahan tadi mesti ada piawai dia, mesti ada reference dia, mesti ada perbandingan dia. Kalau tak sama, kita tak boleh kata dia benda yang sama. Okay? Macam cap jari lah, cap jari kita. Kita cap jari kita tu, tiba-tiba orang lain datang cap jari, dia mengaku cap jari tu adalah cap jari kita. Dan bila kita cap tengok tak sama. Ini bukan kita lah. Orang lain. Sama lah macam ni. Okay. Internal standard. Maksudnya standard tadi dia letakkan di dalam sampel tu sekali. Kita ada sampel carrot contohnya. Okay. Carrot ataupun lobak merah lah. Carrot kan. Kita letakkan, kita buat analisis lobak merah untuk analisis bahan-bahan karotinoid. Beta karotin, alfa karotin, gamma karotin, lycopene, bahan-bahan mahal tu. Kita pun buat analisis. Bila dah siap, kita pun dapat dia punya puncak-puncak dia. Okay? Kita dapatlah puncak-puncak dia. Contohnya macam tu. Jadi, puncak ni apa ni? Kita pun tak tahu. Jadi, apa yang kita buat adalah, untuk sampel yang sama, kita masukkan bahan-bahan piawai ni di dalam sampel tu sendiri. Kemudian, kita buat analisis. Kita tengok. Ni yang asal sebelum dia panggil istilah dia adalah spike. Kita tengok. Dia makin bertambah ke tak? Ataupun dia naik tempat lain. Sini dia tak tambah pun. Sama je. Tak tambah pun. Sama je. Sini dia naik.
Ini menunjukkan bahawa ya, bahan-bahan tadi mengandungi sampel kita tu mengandungi bahan-bahan yang kita nak tentukan. Ini dipanggil internal standard. Bahan PIY ataupun standard ni dimasukkan ke dalam sampel. Yang kedua, ini dia punya sifat-sifat lah, tu baca. Yang kedua adalah external standard. Berbeza dengan internal standard yang kita masukkan di dalam. External standard adalah yang kita buat berasingan. Kita masuk, kita buat sampel kita dulu. Analisis yang pertama, sampel. Analisis yang kedua, standard saja. Itu dia panggil external standard. Standard yang di luar. Sama ke tak sama? Tak sama lah kan. Jadi habis kita kat situ. Kita berehat sekejap. Boleh tak?